3 line putih di badan dia. Maknanya bagi kepada ikan tomato clouds, dia adalah berwarna merah, tapi di badan tu yang betina tu berwarna hitam. Jantan tu adalah berwarna orange kemerahan. Dan dia di pipi sini, insang tu ada satu line putih yang kilat silver. Bagi Clarkie adalah badan tu berwarna hitam. Line ada 3, dekat badan tu ada 3 line putih dan ekor tu berwarna kekuningan. Dan line yang tepi sisi putih itu adalah berwarna kilat. Itu perbezaannya. Dan pink skunk clownfish yang ada di sini itu dia berwarna pink color. Dan dia adalah antara spesies yang paling pemalu sekali. Kajian untuk membangunkan SOP pembiakan bagi spesies-spesies tersebut telah mula dilakukan dengan tujuan mengurangkan kebergantungan kepada sumber-sumber liar bagi mengekalkan kelestarian sumber ikan-ikan hiasan marin tempatan, terutamanya spesies terumbu karang yang penting kepada kepelbagaian ekosistem marin. Kita juga menitik beratkan dari segi konservasi. Kalau kita tengok spesifik pada kajian yang dijalankan sekarang, iaitu berkaitan dengan clownfish itu sendiri, macam mana kita sampling penyampilan dilakukan di dalam persekitaran natural ataupun semula jadi, dibawa pulang ke makmal dan juga dilakukan proses untuk pembiakan dan kita kembalikan ke semula kepada alam sekitar. Ini menunjukkan bahawa kesinambungan itu sendiri daripada alam sekitar, kita dapat spesies dan kita pulangkan kembali kepada alam sekitar. Ini menunjukkan bahawa kesinambungan itu ada di antara sains dan juga conservation ataupun konservasi. Assalamualaikum dan salam hormat. Semasa 3 bersama saya Samsudin. Keadaan banjir di Negeri Sembilan kelihatan mulai surut hari ini. Untuk perkembangan semasa, terus bersama-sama Nur Ashikin Harun yang berada di Linggi, Port Dickson. Teruskan, Sudin. Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah satu pusat pemindahan sementara PPS di SMK Datuk Muhammad Yusof yang menempatkan kira-kira 46 penduduk terjejas banjir. Dan hari ini masih ada tempat setengahnya yang air banjirnya masih belum surut. Justru penduduk telah ditempatkan di PPS yang berdekatan. Jadi bagi mengetahui dengan lebih bersama-sama saya ketika ini adalah Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sembilan, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Syukri Maknoor. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Baik. Tuan, boleh Tuan kongsikan bagaimana dengan pematuhan SOP di PPS? Baik, di pusat pemindahan sementara yang kita berada sekarang, kita sentiasa memastikan penjarakan fizikal di antara pengunjung pusat pemindahan ini. Dan kalau kita lihat bahawa kita terdapatnya kemah-kemah partition bagi mengasingkan bagi setiap ahli keluarga, memastikan kesesaan dan juga privasi mereka di sini lah.
Dan dari segi kebajikan, alhamdulillah kita bersama dengan pasukan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Angkatan Pertahanan Malaysia sentiasa memastikan dari segi keselesaan makan minum, pakaian dan juga selimut, ya. Tuan, kita sedia maklum kita ketika ini berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan, mungkin ada antara mereka yang dalam tempoh kuarantin tapi terpaksa dipindahkan kerana rumah mereka ditenggelami air. Jadi boleh Tuan kongsikan bagaimana pematuhan SOP seperti berikut. Okey, kalau kita lihat sebenarnya sewaktu awalan mereka berpindah ke pusat pemindahan sementara ini, kita menjalani ujian COVID-19 melalui ATK, ya. Dan kemudian bagi mereka yang kelihatan bergejala, pasukan kesihatan daerah akan membantu untuk mengasingkan mereka dan kita buat isolasi lah. Terdapat 2 kes positif yang telah pun kita hantar ke hospital untuk pengasingan, manakala mereka yang kontak rapat kita asingkan kawasan isolasi di berjauhan daripada pusat pemindahan sementara yang ada sekarang lah. So dan secara harian kita juga memantau keadaan kesihatan mereka. Jadi setakat ini keadaan di PPS masih lagi terkawal lah. Tiada lagi kes yang dikatakan berjangkit dengan COVID-19. Ya, setakat yang kita mengetahui, bahawa alhamdulillah belum ada lagi penularan COVID-19 dalam PPS yang telah kita buka sebanyak 11 ataupun 15 pusat pemindahan sementara yang telah kita buka secara keseluruhan. Baik Tuan, dari segi kebajikan mungkin ada sebahagian NGO yang ingin menyampaikan bantuan bagi pihak mereka. Jadi adakah bantuan daripada NGO seperti itu diterima ketika ini? Baik, bagi menyelaras segala bantuan yang dibekalkan oleh mana-mana agensi ataupun NGO, kita galakkan untuk melapor kepada pihak Angkatan Pertahanan Malaysia dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerana kita nak memastikan bahawa segala bantuan yang dibekalkan terselaras kepada semua mangsa dan untuk berlaku adil kepada semua mangsa lah. Baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian tersebut. Baik, sekian dahulu perkongsian dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syikin. Beralih ke perkembangan banjir di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke 9 pusat pemindahan sementara PPS menunjukkan penurunan terutama di daerah Alur Gajah. Bagaimanapun di daerah Melaka Tengah dan Jasin masih mencatatkan pertambahan penduduk terjejas banjir. Laporannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri Pelintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim untuk situasi banjir di Melaka. Memasuki hari keempat banjir di Melaka ketika ini, saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Taman Merdeka yang mula dibuka pada pagi semalam. PPS ini dibuka susulan banjir yang melanda 2 kawasan sekitar iaitu Taman Merdeka Jaya dan Taman Tan Bee Karim. Sehingga jam 12 tengah hari tadi, PPS ini menempatkan seramai 129 penduduk terjejas daripada 33 keluarga. Dan untuk makluman anda, secara keseluruhan di negeri Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir sebenarnya menunjukkan sedikit penurunan kepada 718 penduduk terjejas daripada 158 keluarga berbanding pagi tadi iaitu seramai 853 penduduk terjejas. Malah setakat 12 tengah hari tadi, 2 pusat pemindahan sementara di daerah Alur Gajah juga telah ditutup iaitu PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan dan PPS Sekolah Rendah Agama Jaim Jelatang. Bagaimanapun terdapat pertambahan lokasi terjejas banjir di daerah Melaka Tengah iaitu Kampung Lanjut Manis, Kampung Tanah Merah, Taman Merdeka dan Padang Si Apung Kerubung. Dan untuk daerah Jasin pula, kawasan terjejas ialah Kampung Parit Penghulu Benteng, Kampung Lancang, Lubuk Kasau dan Tanjung Labung. Dan untuk makluman anda, sedikit pesanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Melaka, iaitu kepada mana-mana pihak atau orang perseorangan yang ingin menyumbang kepada penduduk terjejas banjir di PPS seluruh Melaka,
digalakkan untuk menyumbang barangan atau makanan kering seperti biskut, beras dan sebagainya. Tidak digalakkan untuk menyumbang makanan siap masak bagi mengelakkan pembaziran, memandangkan pihak JKM sendiri telah menyediakan makanan untuk penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke semua PPS di Melaka. Jadi itu sedikit lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan dari Melaka. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nurul. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Banjir merupakan bencana alam ketiga terbesar yang perlu diberi perhatian wajar ekoran kesannya yang mengancam kehidupan dan ekonomi negara. Permasalahan banjir musim terkujuh dan kilat akan berterusan walaupun pelbagai langkah struktur dilaksanakan kerajaan. Kekerapan banjir yang berlaku disebabkan perubahan guna tanah mengakibatkan sistem saliran di kawasan rendah tidak mampu menampung aliran hujan lebat dan sistem saliran yang mengalami pengendapan akibat pembangunan. Pelbagai langkah proaktif diambil kerajaan bagi menangani masalah bagi mengurangkan kehilangan harta benda dan nyawa akibat banjir. Sebagai masyarakat prihatin, seharusnya kita berperanan bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya banjir dengan bertindak lebih awal. Pastikan segala panduan menghadapi bencana difahami sepenuhnya. Bertindak sebelum terlambat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton rancangan Kami Bahini yang bersiaran secara langsung dari studio TV RTM Kota Kinabalu bersama saya Elvin Mahathir Yunus dan juga rakan saya hari ini. Saya Cassandra Belvan Clarence dan hari ini bersama dengan 20 Disember 2021. 5 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Christmas. Jadi hari ini pengisian kami adalah berkenaan dengan Christmas. Ya, betul. Hai Casey. Apa kabar Elvin? Bagus. Okey, jadi kita juga mau bawa penonton kita untuk melayari Facebook kita. Betul. Okey, di section TV RTM Sabah. Dan juga Instagram Okey, silakan. tv.rtm Sabah. Okey, sambil kita duduk. Dan juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click ataupun layari www.rtmclick.gov.my. Ya, betul. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menzahirkan rasa simpati sebenarnya ya kepada mangsa-mangsa banjir di Lembah Kelang. Sebenarnya ramai juga kenalan nih yang buat posting di